Assalamualaikum dan selamat datang ke eTution Channel. Okey, saya Cikgu Nisa dan hari ini kita akan belajar topik ubahan untuk bab 1 tingkatan 5 KSSM. Okey, so untuk bab ubahan kita ada beberapa subtopik, tetapi hari ini Cikgu nak ajarkan untuk subtopik yang pertama iaitu ubahan langsung. Okey, apa tu ubahan langsung? Ubahan langsung ialah ubahan yang kita gunakan apabila pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X. Okey, so maksudnya Y dan X dia bergerak selari. Okey, dia bergerak selari. Kalau dalam graf dia akan dapat satu graf straight yang naik ke atas. Okey, maksudnya setiap kali peningkatan untuk nilai Y, nilai X juga akan meningkat. Itu yang kita panggil sebagai berubah secara langsung. Okey, so ini adalah ubahan secara langsung. So kita ada simbol untuk ubahan. Okey, dalam topik ubahan kita ada satu simbol untuk ubahan yang cikgu panggil dia sebagai simbol ribbon. Okey, so ini adalah simbol ribbon. So setiap kali buat topik ubahan atau mendapat soalan ubahan, kita akan kenal pasti yang kita ada satu simbol baru iaitu simbol ribbon. Okey, so apa makna untuk simbol ribbon ni? Simbol ribbon ni menunjukkan bahawa dia berubah secara langsung atau tidak langsung atau bergabung. Okey, so untuk hari ini kita akan belajar ubahan langsung. Jadi Y berubah secara langsung dengan X. Okey, sentiasa Y yang di hadapan ataupun Y sebagai ungkapan kita dan X ialah sebutan kita. Okey, so Y berubah secara langsung dengan X. Okey, so ini adalah satu ayat umum untuk ubahan secara langsung. Okey, tetapi di dalam pengiraan ubahan secara langsung, kita tak boleh gunakan simbol ribbon untuk kita buat pengiraan. Sebab kita tahu setiap pengiraan mesti ada simbol sama dengan. Okey, jadi untuk pengiraan kita akan ubah daripada bentuk umum kepada ungkapan persamaan. Okey, dan kita panggil dia sebagai persamaan ubahan. Okey, so daripada Y berubah secara langsung dengan X, kita akan tukarkan kepada Y sama dengan KX. Mana datang K pula? Sebab tadi Y dengan X sahaja, tapi tiba-tiba sekarang bila buat persamaan ada K. Okey, so untuk persamaan kita hasilkan satu lagi pemboleh ubah K, iaitu pemboleh ubah pemalar kita panggil. Okey, K ialah pemalar kita. Maksudnya nilai untuk K tidak akan berubah walaupun Y dan X berubah-ubah. Okey, so K kita akan cari sekali saja. Lepas tu dia tidak akan berubah sampai bila-bila. Okey, di dalam soalan yang sama, so kita akan menggunakan pemalar yang sama. Okey, nilai dia tidak akan berubah, tak sama dengan Y dan juga X. Y dan juga X dia akan sentiasa berubah-ubah. Okey, so kita hasilkan satu pemboleh ubah K dan kita letakkan di dalam persamaan. Okey, di dalam bentuk umum tak perlu ada K sebab dia masih lagi bentuk umum. Tapi bila kita masukkan dia di dalam persamaan ataupun ungkapan ubahan yang kita buat, mesti diselitkan dengan K. Okey, so Y sama dengan KX. Okey, so apa yang kita nak cari di dalam topik ubahan ni? Okey, untuk ubahan secara generalnya, umumnya selalu soalan akan minta pada kita nilai untuk Y dan juga nilai untuk X. So apabila kita nak cari Y dan juga X, kita perlukan satu nilai untuk menjadi pemalar kita. Jadi K ialah nilai pemalar kita. So apa-apa pun di dalam step yang pertama ataupun langkah yang pertama, kita mesti hasilkan nilai untuk K dahulu. Okey, so untuk mencari nilai Y dan juga X, kena ingat kita mesti ada nilai K. Okey, cara-cara penyelesaian untuk mendapatkan nilai Y dan juga X ataupun untuk mendapatkan ungkapan bagi ubahan, kita tengok yang pertama, kita mesti tukarkan daripada bentuk umum iaitu Y berubah secara langsung dengan X,
kepada bentuk persamaan iaitu y sama dengan kx. Okey? Bila kita dah ubah, kita pergi ke langkah yang seterusnya, langkah kedua, kita cari nilai k terlebih dahulu dengan menggantikan nilai y dan x yang telah diberi. Maksudnya, dalam soalan dia akan beri nilai y dan juga x untuk kita cari nilai k. Okey? Dan ketiga, kita tulis semula ungkapan ubahan dengan menggantikan nilai k sahaja. Okey? So, kita ada 3 langkah penghasilan ungkapan ubahan ataupun persamaan di dalam ubahan secara langsung. Okey, so kita pergi ke contoh-contoh soalan yang kita akan selesaikan di dalam ubahan secara langsung. Okey? Okey, untuk soalan yang pertama, diberi y berubah secara langsung dengan x dan y sama dengan 32 apabila x sama dengan 8. Okey, so dia dah bagi dalam soalan, dia dah bagi dekat kita nilai untuk y dan juga x. Okey, nilai-nilai inilah yang akan kita gunakan untuk mencari k. Okey, soalan yang pertama, A, tulis ubahan tersebut dalam bentuk persamaan. Okey, apa yang kita perlu buat? Langkah yang pertama, kita perlu tulis dalam bentuk umum dahulu. Okey, so dia kata y berubah secara langsung dengan x. So, apa bentuk umumnya? Bentuk umum untuk y berubah secara langsung dengan x mesti ada tanda ribbon. Okey, so y berubah secara langsung dengan x. Okey, so kemudian apa yang kita buat? Kita tukarkan dia kepada bentuk persamaan iaitu y sama dengan kx. Okey, nampak tak daripada ribbon kita tukarkan kepada sama dengan dan kita tambahkan dengan pemalar k. Okey, so untuk mencari pemalar k, kita gantikan nilai y dan juga x. Okey, so y adalah 32. Okey, x ialah 8. Okey, so bila kita tukarkan, kita dapat 32 dan juga 8 berada di tempat y dan juga x. Okey, so untuk mencari k, kita mesti pindahkan 8 kepada 32. Daripada darab mesti jadi bahagi. Okey, so k adalah 32 per 8. So, k kita akan dapat 4. Okey, nilai untuk k adalah 4. Tapi, ini bukan jawapan yang kita cari. Sebab dia minta kita tulis ubahan dalam bentuk persamaan. Jadi, apa yang kita perlu buat? Makanya y sama dengan 4. Okay. Makanya y sama dengan 4x. Ini adalah persamaan ubahan langsung kita. Okey, so persamaan kita adalah y sama dengan 4x adalah jawapan. Okey, so untuk soalan B, cari nilai x apabila y sama dengan 40. Okey, kali ni dia tak bagi nilai x, tapi dia hanya bagi nilai y. So, apa yang kita nak buat? Kita dah ada satu persamaan dan cikgu bagi tahu pemalar tak akan berubah sampai bila-bila di dalam soalan yang sama. Okey, so pemalar kita masih 4, jadi kita hanya perlu menggunakan persamaan yang ada untuk soalan seterusnya. Jadi, untuk cari x, kita hanya perlu gantikan y di dalam persamaan ini. Okey, soalan B. Tuliskan semula y sama dengan 4x dan kita cari nilai x apabila y sama dengan 40. Jadi, 40 digantikan di tempat y. So, 4x berada di kanan kita. Jadi, untuk mencari x, tentulah 4 kita kena pindahkan ke depan. Okey, dan kita tukar tempat dia terus, 40 per 4. Jadi, x ialah 10. Okey, so nilai x adalah 10 apabila y ialah 40. Okey, so itu jawapan untuk x. Okey, so macam mana kita nak cari soalan C?
Soalan C dia kata cari nilai Y apabila X sama dengan 7. So, apabila X sama dengan 7, kita nak cari Y pula. So, persamaan yang sama, gunakan pemalar yang sama iaitu 4 sebagai K. Okey, kita gantikan Y sama dengan 4X. Jadi, untuk soalan C, kita nak cari Y dan X kita ialah 7. So, Y sama dengan 4 dalam kurungan 7. Kenapa dalam kurungan? Sebab kita tahu kurungan bertindak sebagai pekali ataupun pendarab dia. Okey, so Y ialah 28 apabila X ialah 7. So, kita dapat nilai Y 28 apabila X ialah 7. So, ini ialah jawapan B dan ni ialah jawapan untuk C. Mudah kan? Okey, kita tengok contoh soalan seterusnya. Okey, untuk soalan yang kedua, kita ada diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X dan Y sama dengan 192 apabila X sama dengan 4. Okey, so untuk pertama sekali, langkah yang pertama kita mesti tulis dia dalam bentuk umum. Sebab kita tahu tak semua Y akan berubah secara langsung dengan X. Okey, so soalan kedua, dia bagi tahu Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okey, macam mana kuasa 3X? Okey, so yang pertama soalannya ialah tulis ubahan dalam bentuk persamaan. Langkah pertama yang patut kita buat ialah tulis dalam bentuk umum. Okey, so Y berubah secara langsung, mesti buat bentuk ribbon dengan kuasa 3X. Jadi, X kuasa 3. Kuasa 3X bermaksud X tu ada kuasa 3 bersama dengan dia. Jadi, kita mesti tulis kuasa 3X. Okey? So, langkah kedua. Langkah kedua adalah tukarkan kepada persamaan. Jadi, Y sama dengan KX kuasa 3. Jangan tinggal kuasa 3 sebab dalam soalan kedua, dia berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okey? So, sekarang ni kita dah boleh cari nilai untuk K sebab dia dah beri kat kita Y sama dengan 192 dan X sama dengan 4. Jadi, gantikan 192 dan juga 4. Okey, so kita dapat 192 dan juga 4 ada di sini. Okey, so kita selesaikan 4 kuasa 3. So, 4 kuasa 3 bersamaan dengan 64. Okey, 4 darab 4 darab 4. So, dapat 64. Jadi, untuk dapatkan K, macam biasa, pindahkan 64. So, kita tukar tempat jadi 192 per 64. So, K bersamaan dengan 4. Okey, so kita ada 192 dan juga 64 digantikan masuk ke dalam Y dan juga X. Jadi, untuk mendapatkan K, kita pindahkan 64. So, 192 per 64. So, K sama dengan 3. Okey, 64 darab 3 dapat 192. Okey, so K ialah 3. Jadi, kita tulis dalam bentuk persamaan. Kita akan dapat maka Y sama dengan 3X kuasa 3. Okey, 3X kuasa 3. Okey, soalan B. Hitung nilai X apabila Y sama dengan negatif 24. So, soalan B adalah soalan perkaitan dengan soalan A. Jadi, kita dah ada persamaan untuk soalan A iaitu Y sama dengan 3X kuasa 3. Jadi, kita hanya gunakan persamaan yang sama untuk mencari nilai X apabila Y sama dengan negatif 24. Okey, so apabila kita tulis, kita akan dapat B Y sama dengan 3X kuasa 3. Jadi, kita gantikan Y dengan negatif 24. So, 3X kuasa 3. Untuk mendapatkan X sahaja, kita pindahkan 3
ke sebelah sini. Okey, so dia akan dapat X kuasa 3 sama dengan negatif 24 per 3. So, 3 darab 1, 3 darab 8, 24. So, X kuasa 3 bersamaan dengan negatif 8. Okey, adakah kita dah dapat nilai X? Okey, belum lagi sebab masih ada kuasa 3 bersama dengan X. Jadi, untuk menghapuskan kuasa 3, kita mestilah darabkan dia dengan punca kuasa 3. So, kita pindahkan jadi punca kuasa 3. Okey, so bila kita pindahkan, dia akan dapat X sama dengan punca kuasa 3 negatif 8. Okey, so kita akan dapat X ialah negatif 2. Okey, so X ialah negatif 2 apabila Y sama dengan negatif 24. Itu adalah jawapan untuk soalan B. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan yang ketiga, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan Y sama dengan 8 apabila X sama dengan 2. Okey, so macam mana kita nak selesaikan? Masih lagi 3 langkah seperti yang cikgu bagi tahu di awal kelas ini. So, langkah yang pertama kita mesti tulis dalam bentuk umum. Okey, sebab soalan A dikata ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, ungkapkan ni maksudnya kita letakkan Y di hadapan dan X di belakang. Y sebagai ungkapan kita dan X ialah sebutan kita. Okey, so sama juga bila soalan keluar ungkapkan Y dalam sebutan X, soalan tu adalah soalan yang sama dengan tulis persamaan bagi ubahan tersebut. Okey, so step yang pertama seperti biasa, kita akan buat Y berubah secara langsung dengan tanda ribbon dengan kuasa 2X. Tadi kuasa 3X, sekarang kuasa 2X. Kuasa 2X maksudnya X kuasa 2. Okey, ada kuasa 2 di atas X. Okey, so step yang kedua ataupun langkah yang kedua ialah kita gantikan ke dalam persamaan. Okey, so Y sama dengan KX kuasa 2. Okey, kita jadikan dia persamaan ubahan. Okey, so untuk mencari nilai K, dia dah bagi dekat kita Y sama dengan 8 dan X sama dengan 2. Masukkan nilai Y 8 dan X ialah 2. Letak dia dalam kurungan sebab dia ada kuasa 2 di atas. Okey. So, kita boleh kuasa 2 kan dulu dan kemudian dia akan dapat 4. 2 kuasa 2 ialah 4. Jadi, untuk mendapatkan K sahaja, kita pindahkan jadi 8 per 4. Sebab kita dah pindahkan ke bawah 8, jadi 4 darab 1, 4 darab 2, K ialah 2. Okey, so kita dah dapat K ialah 2. Habis kat situ ke? Belum lagi sebab soalan yang pertama adalah ungkapkan. Jadi, mesti tulis dalam bentuk ungkapan. So, ungkapan kita maka Y 2X kuasa 2. Ini adalah ungkapan kita. Okey, soalan yang A dah siap. Okey, soalan B. Hitung nilai X apabila Y sama dengan 18. Jadi, kita dah ada persamaan untuk ubahan ni. Kita hanya perlu masukkan nilai Y untuk mendapatkan nilai X. Pemalar masih sama iaitu 2 untuk nilai K. Y sama dengan 2X kuasa 2. Y ialah 18. Untuk mendapatkan X sahaja kita pindahkan 2. Jadi X kuasa 2 ialah 18 bahagi 2. So kita akan dapat 9. X kuasa 2 ialah 9. Okey. Untuk nilai X belum siap lagi, belum settle lagi sebab kita masih ada kuasa 2 di atas X. Jadi apa yang kita nak buat? Kalau tadi kuasa 3 kita tukarkan kepada punca kuasa 3, samalah juga dengan kuasa 2, kita tukarkan dia kepada punca kuasa 2. Okey? So X ialah punca kuasa 2, 9. Jadi nilai untuk X ialah 3.
X sama dengan 3 apabila Y sama dengan 18. Okey, untuk soalan seterusnya, kita ada jadual di sini. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah P dan Q. Bagi ubahan, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Okey, dalam soalan ni, dia dah bagi dekat kita bentuk umum untuk ubahan iaitu P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Jadi kita dah boleh skip untuk step yang pertama ataupun langkah yang pertama sebab kita dah ada dah nilai dia dekat sini. Okey. Dan dia bagi tahu kita dalam jadual ni adalah nilai-nilai pemboleh ubah P dan juga Q. Okey, kalau kita tengok untuk lajur yang pertama, dia dah bagi dekat kita P sama dengan 80 apabila Q sama dengan 4. Tetapi lajur yang kedua masih ada satu nilai yang digantikan dengan pemboleh ubah X, iaitu nilai yang tak diketahui. Okey, soalan A. Dia kata ungkapkan P di dalam sebutan Q. Macam biasa untuk buat ungkapan mestilah ada nilai untuk K. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita hanya perlu pergi ke langkah yang kedua, iaitu kita tukarkan bentuk umum kepada persamaan ubahan. Okey. So, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Jadi kita ubah dia kepada P sama dengan KQ kuasa 2. Okey, so nilai-nilai mana yang kita perlu ambil? Nilai yang berada di dalam jadual iaitu 80 dan juga 4. Okey, so P adalah 80 apabila Q ialah 4. Okey, so 4 tu ada kuasa 2 dengan dia. Jadi bila kita kuasa 2 kan 4, dapat 16. 4 darab 4 iaitu 16. Untuk mendapatkan K, kita hanya perlu pindahkan 16. 80 bahagi 16. So K kita akan dapat 16 darab 1, 16 darab 5. So K kita akan dapat nilai untuk K adalah 5. So, ungkapkan P dalam sebutan Q, tuliskan semula, maka P sama dengan 5Q kuasa 2. Okey, ini adalah jawapan untuk persamaan ubahan yang kita cari. Okey, so seterusnya soalan B ialah cari nilai bagi X. Kenapa X? Sebab di dalam ini, jadual ini, kita ada satu tempat kosong dan bila tempat kosong itu tak diketahui apa nilainya, kita kena gantikan dengan satu pemboleh ubah. So, pemboleh ubah yang digantikan di dalam soalan ini adalah pemboleh ubah X, tetapi X tu bermaksud nilai untuk P. X ialah nilai untuk P. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita hanya perlu masukkan ke dalam persamaan yang kita dah cari tadi dengan menggantikan Q kepada 2. P sama dengan 5Q kuasa 2. So, P sama dengan 5Q ialah 2. So, 2 kuasa 2. Jadi P ialah 2 kuasa 2 ialah 4. So 5 darab 4 dapat 20. So P adalah 20. Okey, so bila P ialah 20 bermaksud nilai untuk X ialah 20. Kerana X ialah P, maka X ialah 20 apabila Q ialah 2. Okey? So, dapatlah nilai X tu sama dengan nilai P. Sebab dia berada di dalam barisan P. Okey? So, boleh semua? Senangkan ubahan langsung. So, kita akan sambung dengan ubahan tidak langsung, iaitu ubahan songsa di lain episod. Dan jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe eTuition Channel. Jumpa lagi dengan Cikgu Nisa dengan subtopik seterusnya di dalam bab 1 ubahan, iaitu ubahan songsang. So, jumpa lagi.